Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua sembahyang ini athqalus salawati 'alal munafiqin, adalah sembahyang yang paling berat kepada orang-orang munafik. Kalaulah kamu mengetahui kelebihan yang ada pada dua sembahyang ini, la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukab, nescaya kamu akan datang untuk mengerjakannya walaupun dengan merangkak. Wa anna as-saffal awwal, dan saf yang pertama seperti saf malaikat, dan kalaulah kamu tahu apa kelebihannya, nescaya kamu berlomba-lomba kepadanya. Dan sesungguhnya sembahyang seseorang itu bersama seseorang yang lain lebih afdal, lebih baik daripada sembahyangnya seorang diri, dan sembahyangnya bersama dengan dua orang lebih baik, yang lebih afdal daripada sembahyangnya dengan satu orang. Yang lebih banyak itu lebih disukai Allah Azza wa Jalla, yakni jemaah yang lebih banyak lebih disukai Allah Azza wa Jalla. Seterusnya riwayat daripada Uthman bin Affan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang Isya dengan berjemaah, kana ka qiyam nisfi lailah, sama seperti qiyam, dia beribadat pada waktu malam selama setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr, dan sesiapa yang bersembahyang Isya dan fajar dengan berjemaah, dia seperti melakukan ibadat sepanjang malam ataupun sepenuh malam. Habis. Jadi ini baru ni tentang apa? Tentang iqamat ke apa tu kan? Tentang iqamat yang ni ajak pergi semaya lah. Ni pula ancaman kerana meninggalkan jemaah. Ancaman kerana meninggalkan jemaah. Jadi kalau kita tengok asal ni dua bab baca kan, dua bab. Dua bab ni Imam Abu Daud amari sengajalah. Satunya menunjukkan ataupun menjadi dalil kepada orang yang mengatakan sembahyang jemaah tu alah keberat lah, fardu ain ke, wajib ke, ataupun fardu kifayah ke, sekurang-kurangnya fardu kifayah ke. Ini bab yang pertama tu dalil bagi mereka lah yang kita baca saat ni. Bab yang kedua yang kita baca saat ni, tujuan Imam Abu Daud buat mari, dia nak cerita dalil kepada orang yang mengatakan kedudukan sembahyang jemaah tu tidaklah seberat tadi, tidaklah sampai kepada fardu ain ataupun syarat, mengikut setengah-setengahnya syarat bagi sah sembahyang, tidaklah sampai ke situ. Fardu kifayah pun tidak, tapi kurang lagi daripada itu, iaitu sebagai sunat muakkadah ke ataupun mustahab. Mustahab bagus, elok, molek lah, sekadar tu. Itu sebab dia buat mari dua bab ni. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang disebutkan di sini, meninggalkan jemaah. Ancaman kerana meninggalkan jemaah. Meninggalkan jemaah ni di masjid ke atau di mana-mana? Adakah ini khusus ancaman ni yang berat ni kerana tak sembahyang di masjid, atau tak sembahyang di jemaah di mana-mana? Kalau tidak di masjid pun tak apa juga, asalkan sembahyang jemaah. Lagu mana? Ada dua pendapat ulama di situ. Kebanyakan ulama mengatakan ancaman ini iaitu untuk orang yang tidak pergi sembahyang masjid, bukan tempat sembahyang biasa gitu, jemaah gitu. Tidak, hak tu tidak. Pasal apa ni berkait dengan masjid, kata dia.
Sebabnya Nabi SAW dia semaya di masjid sama. Jadi hak-hak sembahyang lain-lain walaupun sembahyang jemaah pun tak kira. Mana kena ada di masjid tu sembahyang jemaah. Dan hak kata kelebihan jemaah yang diancam tak pergi tu mana? Di masjid. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak khusus dengan masjid, asalkan sembahyang jemaah. Asalkan sembahyang jemaah. Lepas tu sembahyang jemaah ni di mana? Di rumah ke pula? Ataupun selain daripada masjid, di musalla ke, kita kata balasah ke. Hak mana pula? Pecah kepada dua pula situ. Satu kata kena tempat khusus lah, walaupun tidak masjid. Itu maksudnya tak pergi jemaah tu tempat khusus tadi, seperti yang kita panggil balasah ataupun surah ataupun musalla. Hak tu maksudnya. Bukan maksudnya sembahyang jemaah di rumah. Kalau sembahyang jemaah di rumah pun tak terlepas lagi daripada ancaman ini. Maknanya itu pendapat yang pertama. Bahagian yang kedua tu bagi kepada dua. Pendapat yang ketiga pecah dua saat ni, bahagian dua ni pecah dua saat ni. Dia kata sembahyang di rumah pun tak apa dah, asalkan sembahyang jemaah. Maksudkan sembahyang jemaah. Mana di rumah pun lepas dah daripada ancaman ini. Itu beberapa pendapat lah. Kita tengok dari segi sanad dia dulu sebelum pada pergi kepada isi dia tu, matan dia tu. Iaitu tak ada apa-apa perawi-perawi dia ni, tak ada jadi masalah, okey belaka lah. Cuma Abu Darda di sini, Abu Darda iaitu sahabat Nabi SAW. Kalau dalam kitab ni syarah dia ada sebut sikit lah apa ni tentang dia tu. Abu Darda lebih dikenali, nama dia yang lebih terkenal, nama dia iaitu Uwaimir. So lagi nama dia kurang sikit terkenal, Amir. Uwaimir itu lebih terkenal. Ayah dia namanya Amir. Kalau dia tu nama Amir juga serupa dengan nama ayah dia lah. Ada yang mengatakan Malik ataupun Tha'labah atau Abdullah atau Zaid. Ini ada beberapa pendapat. Dia ni daripada kalangan Ansar, daripada puak Khazraji, memeluk agama Islam pada hari Badar, dan dia ikut serta dalam peperangan Badar, dan hebatlah dia dalam peperangan itu. Di dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ada kata kepada dia, ni'mal faris Uwaimir. Ini berdasarkan hadis itu jelas nama dia tu Uwaimir, tapi lebih terkenal dengan kunyah dia iaitu Abu Darda. Sebaik-baik penunggang kuda ialah Uwaimir. Uwaimir adalah sebaik-baik penunggang kuda. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ada kata begitu. Waqala, dan Nabi SAW ada kata berkenaan dengan dia ni, huwa hakim ummati, ia adalah pujangga ataupun filsuf di kalangan umat aku. Mana hakim ni maknanya seorang yang pujangga lah, kita kata orang yang perhatian dia, pengamatan dia tu jauh. Muawiyah telah melantiknya untuk menjadi hakim di Dimashq di zaman pemerintahan Umar. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dia ni jadi hakim di Dimashq. Lepas tu banyaklah manaqib dia, kelebihan-kelebihan dia yang disebut dalam hadis, kelebihan dia, fadilat dia banyak sangat. Matinya di zaman Khilafah Uthman, 2 tahun terakhir zaman Sayyidina Uthman. Ada pendapat yang lain kata masalah lain pula, tak apalah hak tu khilaf. Walau bagaimanapun hak tadi lebih kuat. Abu Darda
Dia ada 2 orang bini.